Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, para hadirin sidang jemaat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita menghadirkan diri pada waktu yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dapat sama-sama memakmurkan surau kita dan sempena dengan keadaan kita pada hari ini. Sebenarnya memerlukan kepada munajat, doa serta memohon keampunan kepada Allah SWT. Lalu saya mendatangkan pada tengah hari ini satu tajuk berkaitan dengan hakikat doa, iaitu sebenarnya doa ini apa dia. Doa merupakan tanda pergantungan, tanda pengharapan, tanda permohonan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Dan Tuhan kamu telah berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takabur daripada beribadah dan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Kalau kita lihat sekaligus daripada ayat ini, kita dapati bahawa janji tak baik bagi orang yang tidak berdoa kepada Allah Ta'ala. Janji tak baik kepada orang yang tidak memohon, merayu, meratap, merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal di akhir ayat ini, ayat 60 ini menjanjikan janji yang tak baik terhadap mereka yang sombong dan takabur daripada beribadat dan doa, dan dikira doa itu sebagai ibadat. Doa mukhul ibadah. Ibadat itu, doa itu ada merupakan otak bagi ibadat. Begitu juga dalam suratul Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku memohon dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, mengenai aku,
maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah SWT, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada aku, maka hendaklah mereka menyahut seruan aku dengan mematuhi perintah aku, dan hendaklah mereka beriman kepada aku supaya mereka sentiasa berada dalam kebenaran. Inilah hakikat doa sebenarnya. Merayu, meratap, merintih, memohon dan bermanja-manja kepada Allah SWT. Sama ada doa kita dimakbulkan selepas kita berdoa, ataupun kita berdoa kemudian dah lupa bagi Allah Ta'ala, baru Allah Ta'ala tunaikan apa yang kita doa. Dan kadang-kadang selepas kita berdoa tidak diberi, dan selepas kita dah memohon pun Allah Ta'ala belum beri juga, maka Allah Ta'ala akan kurniakan kita di hari akhirat besok. Pasal apa Allah Ta'ala janjikan makbulnya doa, ud'uni astajib lakum. Begitu juga firman Allah SWT dalam suratul A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah SWT itu mempunyai nama-nama yang baik-baik belaka. Yang baik-baik maksudnya yang mulia-mulia. Maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling daripada kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan, iaitu berpaling tadah daripada kebenaran dalam masa menggunakan nama-nama Allah ini. Jadi nama-nama Allah Ta'ala yang kita ketahui ada 99 nama. Sebab itu dalam satu riwayat yang lain disebut, Inna lillahi tis'a wa tis'in asman. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu ada 99 nama. Fad'uuhu biha, maka hendaklah kamu berdoa dengannya, dengan 99 nama. Setengah riwayat menyebutkan man hafazaha dakhala jannah. Siapa yang menghafal nama-nama Allah 99 maka masuk syurga. Ini dalil-dalil menunjukkan bahawa di sana ada mengesakan Allah Ta'ala dari aspek ketuhanan, dari segi nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita disunatkan memohon kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama yang tersebut. Walillahi tis'a wa tis'in asman. Ya, bagi Allah Ta'ala itu ada 99 nama. Selepas daripada kita menyebutkan beberapa dalil Al-Quranul Karim yang menunjukkan atas nama-nama Allah SWT, ataupun doa-doa yang ditujukan, dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan atas berdoa ataupun bermunajat kepada Allah SWT, maka Rasulullah SAW telah bersabda sebagaimana sabdanya, ad-du'a'u huwal ibadah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa itu adalah ibadah. Allah SWT berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan ku perkenankan untuk sekalian kamu doa kamu. Menurut Nabi SAW, Allah SWT berasa malu. Allah berasa malu jika menolak permintaan hambanya dan menolak permohonan kepadanya, sebagaimana sabda Nabi SAW, atau kama qala Rasulullah SAW, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Tuhan kamu yang maha suci lagi maha tinggi itu sangat pemalu lagi mulia
Dia merasa malu terhadap hambanya yang mengangkat tangan berdoa, tiba-tiba tidak diberinya permintaan itu. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kesian belas aku mendahului kemurkaan aku. Pepatah syair ada menggambarkan Allahumma yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu ibn Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah SWT murka jika kamu meninggalkan memohon kepadanya. Sebaliknya manusia pula, anak cucu cicit Adam, apabila kamu meminta padanya, dia menjadi marah. Kadang-kadang bukan minta, pinjam pun marah. Asyik nak meminjam aja. Jadi Allah Ta'ala ni kalau kita tak minta, dia marah. Dia murka kita kerana kita sombong daripada memohon, merayu, meratap, merintih kepada Allah SWT. Jadi daripada ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan tadi, dapatlah kita membuat satu kesimpulan penting bahawa doa merupakan ibadah. Menerusi doa, seseorang hamba mampu merayu, meratap, merintih rahmat Allah SWT, agar Allah SWT mengurniakan rahmat dan keberkatan kepadanya. Jadi amalan berdoa ini juga dianggap sebagai takwa kepada Allah SWT. Sebab itu makna bagi doa itu sendiri disebut dalam Al-Quran dan masing-masing mempunyai makna tertentu. Menurut Ibnu Manzur dalam kitab ataupun kamus Lisan Al-Arabi, doa bermaksud al-istighasah, iaitu memohon pertolongan dan perlindungan. Yang mana doa terbagi kepada tiga jenis doa. Pertama, doa berbentuk mengesakan Allah Ta'ala, iaitu mentauhidkan Allah di samping memujinya. Ya, mengesakan Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala itu tunggal, tak berhajat pada bilangan. Kalau satu berhajat kepada 2, 3, 4, 5. Allah tidak berhajat pada bilangan, sebab itu dikatakan Allah itu tunggal, Allah itu Maha Esa. Iaitu dalam doa kita mengesakan Allah Ta'ala di samping memujinya. Yang kedua, memohon daripada Allah SWT keampunan. Memohon kepada Allah Ta'ala rahmat Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepadanya, iaitu taqarrub kepada Allah Ta'ala dalam ibadah yang kita lakukan. Memohon keampunan, memohon rahmat, memohon supaya kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk doa yang kedua. Yang ketiga, memohon kepada Allah SWT untuk kepentingan dunia, seperti meminta zuriat yang salihah, memohon keluasan harta dan sebagainya. Jadi doa merupakan permohonan yang dipanjatkan daripada seseorang yang rendah kepada yang lebih tinggi martabat kedudukan dan kemuliaannya. Doa hanya dipohon kepada Allah SWT kerana dialah Tuhan yang Maha Agung. Doa merupakan jalinan yang hebat menghubungkan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tanda pengabdian diri yang sebenar-benar, iaitu pengabdian mutlak dan pengiktirafan hamba dalam firman Allah SWT, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya akan Dikau saja kami abdikan diri, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Oleh itu, tidak layak kita memohon kepada yang lain, melainkan kepada Allah semata-mata.
dengan tidak menafikan uzur dan ikhtiar. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Janganlah engkau wahai Muhammad berdoa kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat mendatangkan kemunafaatan kepada kamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepada kamu. Oleh itu sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu akan jadilah engkau daripada orang yang melakukan zalim terhadap diri sendiri dan perbuatan syirik. Sebab itulah kita timbul persoalan, kenapa kita kena berdoa kepada Allah SWT, yang mana dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Aku menyahut doa orang yang berdoa. Tatkala dia berdoa kepadaku, justru sahutlah seruanku. Seruan Allah SWT supaya kita bermunajat, berdoa, ya, memohon, meratap, merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Allah Taala tak dapat dilihat dengan mata kepala, tak dapat dipegang dan tak dapat dirasa. Sebab itu dalam surah An-Nisa ayat 32 Allah berfirman, was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Maksudnya, pohonlah kepada Allah sebahagian kurniaannya. Sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Dalam permohonan kepada Allah SWT, kita dituntut supaya berdoa untuk dunia dan akhirat, bukan untuk dunia saja. Faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebahagian daripada mereka itu memohon hanya keduniaan saja. Ya, fama lahu fil akhirati min khalaq, maka tidak ada baginya habuan untuk hari akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ini yang paling lengkap sekali. Mohon kebaikan di dunia dan mohon kebaikan di akhirat. Dalam Al-Quranul Karim mengajar kepada Rasulullah SAW mengucapkan doa-doa tertentu. Sebab itu sebahagian daripada doa-doa ini kebanyakannya datang daripada Nabi SAW. Contohnya bila kita memohon, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Minta cahaya kepada Allah SWT untuk tubuh badan kita, termasuk juga seperti cahayakan kulit aku, cahayakan tulang aku, cahayakan rambut aku, cahayakan mata aku, cahayakan telinga aku. Itu semua memohon cahaya-cahaya itu sebenarnya datang daripada doa Nabi Muhammad SAW. Bukan kadang-kadang datangnya daripada ulama, tidak semestinya datang daripada Nabi SAW. Kerana banyak doa-doa yang diriwayatkan dalam hadis Riyadhus Shalihin, seperti Imam Nawawi meriwayatkan hadis-hadis doa-doa yang di Nabi baca. Contoh seperti ini, Allah Ta'ala suruh
kepada Nabi SAW, iaitu Al-Quran mengajar kepada Rasulullah SAW agar mengucapkan doa-doa tertentu. Firman Allah Ta'ala dan suratul Isra ayat 80, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan pohonkanlah wahai Muhammad dengan berdoa, wahai Tuhan aku, masukkanlah daku ke dalam urusan agamaku dengan kemasukan yang benar-benar lagi mulia. Semasa Nabi nak masuk ke Madinatul Munawwarah, serta dikeluarkanlah daku daripadanya dengan cara keluar yang benar lagi mulia, iaitu Makkah. Dan berikanlah kepada aku dari sisimu hujah ataupun hujah ataupun dalil, keterangan serta kekuasaan yang menolong aku. Imam Ibn Katsir meriwayatkan sebuah hadis yang bertaraf hadis sahih daripada Imam Tirmizi bahawa Allah SWT menurunkan ayat ini selepas berlakunya mesyuarat tergempar pemuka-pemuka dan ketua-ketua Quraisy yang membuat konspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka Allah turut menjanjikan Nabi SAW dengan kemuliaan, menjanjikan dengan kekuatan umat akan bermula dengan berhijrah baginda ke Madinatul Munawwarah. Perkara ini disebutkan sebagai sultanan nasira. Kedatangan ke Madinah menjanjikan kekuatan, menjanjikan kemuliaan, permulaan ke arah hidup yang lebih bermakna buat umat Islam. Ini terbukti daripada mereka berjaya menyebarkan dakwah, menjadi paksi kekuatan manusia, mengajak manusia pada cara hidup yang diridai oleh Allah SWT, selepas mengeluarkan mereka daripada cara hidup yang berkiblatkan kepada hawa nafsu. Empire Rom dan Parsi tumbang dengan kekuatan yang dijana dan di peringkat Al-Madinatul Munawwarah. Selain itu, Allah dalam Al-Quran juga mengajar Rasulullah SAW supaya berdoa, memohon ditambahkan ilmu. Sebab itu kita disuruh berdoa supaya ditambahkan ilmu. Dengan berdoa, Allahumma, katakan olehmu ya Muhammad, wa qur rabbi zidni ilma. Dan ucapkanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan, menjadikan kedudukan seseorang itu mulia, kerana Allah meninggikan darjat orang yang berilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat, martabat dan kedudukan yang mulia bagi orang yang berilmu dan orang yang beriman, beberapa darjat. Berdoa juga adalah suatu perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah SWT melainkan dengan berdoa. Riwayat Imam Tirmizi, begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani. Ada rujukan dia, ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya bahawa Allah SWT telah berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra.
Wahai sekalian hamba-hamba, wahai sekalian hamba-hambaku, sekiranya kamu semua sama ada umat yang terdahulu ataupun yang terkemudian, sama ada manusia maupun jin, berdiri di satu kawasan lapang, kemudian memohon kepada aku, lalu aku berikan setiap orang permintaannya, ia tidak akan mengurangkan apa yang ada di sisiku. Hanya tidak mengurangkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan seperti mana kurangnya sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Air yang melekat pada jarum itu dianggap sebagai sebagai apa ni kita kata yang kurang. Maknanya itulah kadar nikmat yang dinikmati oleh seluruh umat yang Allah tunaikan setiap-tiap hajatnya. Maknanya tidak mengurangkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Antara hakikat doa berkaitan kelebihan doa, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, begitu juga Ibnu Majah dan lain-lain, bahawa Nabi SAW telah bersabda, la yuradul qada illa bidu'a. Maksudnya qada itu tidak dapat ditolak melainkan dengan doa. Sebab itu saranan yang dibuat oleh pihak berkuasa agama supaya diadakan malam ini sebagai malam munajat adalah bertepatan dengan doa ini, supaya kita sama-sama bermunajat. Tak kira di mana-mana tuan berada, di tempat kerja, di rumah, apatah lagi di surau dan di masjid, sama-sama menunaikan sembahyang. Saya nak bagi tahu sekarang jugalah supaya senang. Sekarang lepas maghrib, biasanya kalau ikut arahan tentatif yang disusun oleh pihak berkuasa agama, dia kata lepas sembahyang maghrib kita macam biasalah wirid, lepas tu kita sembahyang sunat ba'diyah maghrib, lepas tu kita akan sembahyang sunat awabin. Awabin tu maknanya sunat memohon supaya Allah menerima taubat-taubat kita. Jadi tiap-tiap seorang niat usolli sunnatal awabin raka'ataini. Kalau kita buat berjemaah, makmuman lillahi ta'ala, kita sembahyang berjemaah lah, senang, jadikan pahala jemaah. Sunat tapi jadi berjemaah. Itu sunat awabin. Usolli sunnatal awabin. Sebenarnya sunat awabin ni ada 3 jenis. Pertama, awabin ma'hifzil iman. Rakaat pertama selepas Fatihah, Qul huwallah 6 kali, Qul a'udzu, kemudian disusuli oleh Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Rakaat kedua serupa. Fatihah Qul huwallah 6 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Jadi 2 rakaat bagi sampai tahiyat akhir bagi salam. Kemudian bangun lagi sembahyang 2 rakaat, namanya awabin sahaja. Usolli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama lepas Fatihah, qul huwallah lepas rakaat kedua selepas Fatihah. Awabin dah 4 rakaat kan. Kemudian tambah lagi 2 rakaat, usolli sunnatal awabin ma'a istikharah. Saja aku sembahyang sunat taubat berserta Allah programkan kehidupan kita, segala-gala aspek lah, kehidupan kita, makan, minum, tidur, baring, keamanan, keselamatan, kesejahteraan. Istikharah tu dia ada doa dia sendiri, tapi kita tak sempat nak baca, mungkin panjang. Allahumma inna nastakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa annaka anta allamul ghuyub. Itu ada panjang doanya. Habis sunat awabin. Kemudian baru sembahyang hajat. Banyak sembahyang lepas maghrib. Pasal kebetulan malam ni ditangguh kuliah-kuliah ke apa semua, jadi kita buat
semayang taubat lah. Itu kira semayang sunat taubat semua tu. Semayang sunat awabin ni boleh dilakukan selepas maghrib kalau tak ada pengajian. Kalau ada pengajian, kita dituntut menghadiri majlis pengajian. Pasal menghadiri majlis ilmu wajib, ya. Menuntut ilmu tu wajib. Jadi menuntut ilmu tu lebih afdal. Tak dapatlah nak buat semayang awabin lepas maghrib pasal dah ada pengajian. Tapi kalau tak ada, kita buatlah sendiri-sendiri masing-masing. Lagi satu, kalau kita bangun tengah malam, boleh kita buat sunat awabin ma'hifzil iman, awabin sahaja, awabin ma'istikharah yang saya sebutkan tadi. Sunat awabin ma'istikharah tu terpulanglah nak baca surah apa pun, ya. Bacalah apa-apa surah, ya, boleh, ya. Ambil ayat kursi lagi senang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, rakaat pertama, rakaat kedua pun ayat kursi pun boleh, ya. Surah pendek pun tak apa. Ya, baca baca wal asri inna ataina pun tak apa, ya. Kemudian lain-lain tu nak buat semayang hajat, buatlah, ya. Lepas tu baru semayang hajat. Tapi tengoklah arahan pihak pengurusi masjid sekarang, ya. Tengok kalau kita buat semayang hajat lah terus lepas semayang isyak kadang-kadang pun boleh juga, ya. Kita pulang pihak pengurusan masjid lah. Apa pun kita serah pada pengurusan masjid, nanti susun dia punya aktiviti. Tak ada jadi masalah. Benda sunat, ya, atas kita, ya. Buat dapat pahala. Kalau tak buat bukannya berdosa pun. Lama-lama tak payah, ya. Tak boleh lah walaupun sunat, ya. Tapi kadang-kadang perintah Allah Ta'ala terbagi pada dua. Satu perintah wajib, satu perintah sunat, ya. Jangan kita kata wajib saja, kadang-kadang sunat pun ada dalil. Idza taqarrabal abdu ilallah bin nawafil ahabba ilallah mimma aftaratu atau kama qala Rasulullah, ya. Apabila mendekatkan diri, taqarrub seseorang hamba kepada Allah Ta'ala dengan amalan-amalan sunat, maka Allah terlebih kasih kepadanya daripada setakat buat yang fardu. Bukan makna yang fardu tak payah, ya. Selain itu, Nabi SAW menerangkan doa yang fa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah biddu'a. Doa itu bermunafaat terhadap kejadian yang sudah berlaku atau kejadian yang belum berlaku. Oleh itu, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kamu berdoa. Doa ni tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Alangkah tepatnya bandingan yang dikemukakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala menerusi kitabnya Az-Zuhdu, riwayat ke-331 tentang hakikat berdoa, hakikat sebenar doa. Doa itu hakikat sebenarnya apa dia? Beliau berkata bahawa keperluan hamba kepada doa ini tidak ubah seperti seorang manusia yang hampir-hampir lemas di tengah lautan, lalu dia memperolehi sebatang kayu untuk menyelamatkannya daripada karam ataupun ia tenggelam. Beliau lantas mengucapkan ya Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi. Maka Allah SWT dengan ihsannya yang tinggi mampu menyelamatkan hamba tersebut daripada musibah itu. Jadi kalau kita lihat kayu tu sebagai, ataupun kita kata ranting kayu ataupun dahan kayu yang hanyut itu sebagai sebab, tetapi yang menyelamat sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat sebenar yang menyelamatkan itu Allah Ta'ala. Kayu itu sebab saja, ya. Kadang-kadang datang ikan paus, telannya kadang-kadang, ya. Jadi yang menyelamatkan itu ialah Allah SWT. Tapi kayu itu sebagai sebab, ya. Sebab apa? Sebab apa? Apa-apa yang ada di dunia ini tidak memberi kesan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pula menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bagaimana doa boleh mengubah qada ataupun hukuman Allah SWT, sedangkan qada sudah ditetapkan dan tidak boleh ditolak lagi.
ketahuilah sesungguhnya antara qada Allah Ta'ala itu sendiri ialah menolak bala dengan berdoa. Itu qada juga namanya. Ya, dengan takdir ataupun qada Allah SWT, kita pun berdoa, merayu, meratap, ya Allah, ampunilah dosa kami, tetapkanlah kami, jauhkanlah kami daripada malapetaka dan balak bencana. Itu pun termasuk dalam qada Allah SWT juga. Kita memohon. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, doa adalah sebab untuk menolak bala dan mendatangkan kesian belas Allah Ta'ala, iaitu rahmat Allah. Sebagaimana baju besi menjadi penyebab untuk menolak dan menahan anak panah, dan air menjadi penyebab untuk hidup tumbuh-tumbuhan daripada bumi. Sebagaimana baju besi menahan anak panah, lalu kedua-duanya saling bertolakkan. Demikian juga doa dan bala saling bertolakkan. Bukannya syarat mengiktiraf qada Allah Ta'ala itu dengan tidak membawa senjata. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Nisa ayat 71, ya ayyuhallazina amanu khuzu hizrakum, wahai orang-orang yang beriman, berjaga-jagalah kamu, ambillah waspada, berwaspadalah kamu, macam itu. Ya, jaga. Begitu juga tidak disyaratkan bumi itu tidak disiram selepas benihnya disemai. Justru perlu disebut sekiranya qada menentukan benih itu bercambah dahulu, benih itu pasti bercambah. Jika tidak, ia tidak akan tumbuh. Malah mengaitkan sebab dengan penyebab yang merupakan qada yang pertama, ianya bagaikan sekilas pandangan mata. Lanjutan musabab yang datang selepas sebab secara berperingkat akan teratur dipanggil qadar. Jadi tidak menafikan usaha dan ikhtiar hamba dalam dalam menghasilkan sesuatu, semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. A'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, ya, beramal ibadatlah kamu seolah-olah kamu merasai bahawa kamu akan mati besok. Nescaya kita akan rasa kita tak berasa nak tidur malam, makan pun tak lalu, pasal dah mengenangkan nak mati lah besok. Jadi kita bersungguh-sungguh beramal ibadat, berterusan sampai bila-bila dengan bersungguh-sungguh, kerana mengenangkan dah terlampau dekat nak meninggal dunia, macam itu, ya. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawa Allah akan menentukan kebaikan. Allah menentukan dengan adanya sebab. Demikian juga keburukan Allah tetapkan untuk mengangkat keburukan itu dengan sebab tertentu. Sebenarnya doa itu sendiri merupakan sebahagian daripada qada ketentuan Allah SWT, kerana doa adalah penyebab kepada terangkatnya bala bencana. Allah menentukan kebaikan dengan bersebab. Begitu juga Allah mengangkat keburukan dan bala bencana dengan sebab, dengan adanya sebab. Sebab-sebab kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, memohon keampunan, ya, serta menjauhkan daripada perkara-perkara kemungkaran yang boleh membawa kepada keredaan Allah SWT, yang menjadikan kehidupan kita aman damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab dan musabab semuanya berlaku menurut ketentuan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dalam kitabnya Manhajul Anbiya fi Tazkiyatun Nufus, proses mengilaukan jiwa ini akan berlaku dengan syarat kita semua bertakwa kepada Allah SWT, yang hanya akan dicapai dengan langkah-langkah seperti membuat perjanjian, ya. Seperti seorang usahawan pasti akan menandatangani
yakni musyaratah, ya, membuat perjanjian. Ya, memang dalam kehidupan kita tak sunyi daripada memohon, membuat perjanjian dengan Allah SWT. Allah sendiri menempelak kita. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Adakah tidak aku telah berjanji dengan kamu? Itu katakan membuat perjanjian, ya. Adakah tidak kamu berjanji? Alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ni Tuhan kamu? Jadi banyak ayat-ayat yang menempelak tentang perjanjian-perjanjian di alam barzah, alam malakut, alam jabarut. Manakah masa tak mengizinkan, jadi kita tangguhkan dahulu sehingga kita bertemu kembali. Mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wadfa' 'anna al bala' wal waba' wal bala' wal riya' wal zina wal ahwa wal fahsya ma zahara minha ma batan an baladina hadza khassa an buldanil muslimin ammah birahmatika ya arhamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daqish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.